Wan Faisal dakwa Presiden Bersatu kecewa dengan ahli MPT tidak teruti petua. Taqiyuddin Hassan dakwa Teresa berpotensi jadi harimau, bukannya Akmal Saleh dan PAS. Malaysia dan Singapura capai kesepakatan berhubung beberapa isu tertunggak. Perdana Menteri Gesa Parlimen dalam negara blok ASEAN beri ruang kepada ahli suarakan pandangan tanpa hadkan idea. Laporan dedah Malaysia di tangga ke-13 dunia sebagai negara pemakan telur ayam terbanyak. Pembunuh Altan Toya terlepas hukuman gantung sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Nextstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Nextstep Malaysia. Ketua Armada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mempersoalkan tindakan beberapa ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT yang didakwa tidak menuruti petua Presiden Muhyiddin Yassin berhubung pemilihan parti itu bulan depan. Menerusi wawancara FMT, beliau berkata tindakan pemimpin terbabit merebut jawatan naib presiden dilihat melanggar keputusan disepakati mereka yang turut menghadiri mesyuarat MPT. Beliau yang enggan menamakan pemimpin itu berkata mereka sedia maklum semua pihak bersetuju memberi mandat kepada Muhyiddin yang mencadangkan 5 jawatan tertinggi daripada Presiden, Timbalan dan 3 kerusi naib tidak dipertandingkan. Namun, beliau mendakwa Muhyiddin amat sedih dan kecewa terhadap pemimpin terbabit yang melanggar pelan kompromi itu. Julai lalu, Muhyiddin dilaporkan berkata beliau diberi mandat oleh MPT untuk berunding dengan barisan kepimpinan bagi memastikan pemilihan parti tidak menimbulkan perpecahan. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan berkata Teresa Kok yang berpotensi menjadi harimau bukannya Akmal Saleh ataupun PAS. Taqiyuddin berkata demikian bagi mengulas kenyataan ahli akademik Tajuddin Muhammad Rasdi yang memberi perumpamaan ancaman Akmal Saleh seperti anak kucing dan PAS sebagai harimau. Katanya dalam satu kenyataan, jika mengikut logik kitten tiger, tentulah Teresa lebih berpotensi menjadi tiger yang berbahaya kepada negara, bukannya Dr. Akmal dan tentu juga bukan PAS yang dari awal telah memperingatkan tentang kesan buruk yang mungkin timbul daripada kegagalan mengawal emosi dalam isu pensijilan halal. Beliau juga mendakwa kenyataan yang ditumpukan kepada Akmal dapat mengalih fokus kenyataan Teresa tentang pensijilan halal. Taqiyuddin menyifatkan analisis Tajuddin sebagai dangkal dan menasihati Profesor Seni Bina itu untuk kekal dalam bidang kepakarannya. Beliau juga menuduh Tajuddin dalam tulisannya itu cuba menyembunyikan kesan perbalahan antara Akmal dan Teresa dengan mengaitkan PAS. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dan Singapura mencapai kesepakatan dan kemajuan berkaitan beberapa isu tertunggak antara kedua-dua negara. Difahamkan isu-isu itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Lawrence Wong di luar sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dan sidang kemuncak berkaitan pada Rabu lalu. Katanya ia akan dibincangkan dengan lebih lanjut dalam sesi pemukiman tahunan Malaysia-Singapura hujung tahun ini. Datuk Seri Anwar berkata selepas pertemuan empat mata itu, beliau dan Wong kemudiannya mengetuai mesyuarat dua hala bersama menteri-menteri dan delegasi kedua-dua negara. Sebelum ini dilaporkan isu-isu tertunggak antara kedua-dua negara termasuk kawalan ruang udara, isu air dan sempadan maritim. Sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dan sidang kemuncak berkaitan dibuka secara rasmi semalam hingga 11 Oktober ini. Sementara itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul memberitahu Datuk Seri Anwar menggesa Parlimen dalam negara blok ASEAN untuk memberi ruang kepada ahlinya menyuarakan pandangan tanpa mengehadkan idea mereka.
Cadangan itu disampaikan Perdana Menteri dalam sesi bersemuka pemimpin ASEAN bersama Wakil Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA di Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang berkaitan. Ujar Johari, saranan itu bagi memastikan pandangan ahli parlimen boleh memberikan idea baharu, apatah lagi bukan sahaja ASEAN, malah Asia akan menjadi medan ekonomi yang terbaik selepas ini. Johari berkata demikian kepada delegasi media Malaysia selepas menghadiri sesi bersemuka pemimpin ASEAN bersama Wakil Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN AIPA. Pada masa sama, Johari menambah antara yang menjadi tumpuan pada sesi tersebut ialah kepentingan hubungan rapat antara semua kerajaan dan dewan di negara ASEAN supaya apa yang dihasratkan rakyat dapat disambut dengan tindakan segera oleh eksekutif. Laporan laman web World Population Review mendedahkan Malaysia berada di kedudukan ke-13 dunia yang memakan telur ayam terbanyak dengan 16.80 kg per kapita. Difahamkan populasi negara ini adalah 32.37 juta orang dan dianggarkan mencecah 42.07 juta orang pada 2068. Menurut laporan tersebut, telur merupakan salah satu sumber nutrisi yang paling digemari masyarakat seluruh dunia walaupun terdapat pelbagai jenis makanan lain. Laporan itu juga mendedahkan China dan Jepun merupakan dua negara yang mencatatkan penggunaan telur tertinggi di dunia. Menurut laporan tersebut, kerajaan China memantau pengeluaran telur untuk memastikan harga tetap rendah agar semua lapisan masyarakat dapat mengakses sumber protein dengan harga yang berpatutan. Sementara itu, Amerika Syarikat AS juga mencatatkan penggunaan telur yang tinggi tetapi tidak berada di kedudukan teratas per kapita. Sebelum ini, media melaporkan kerajaan Malaysia sedang mempertimbangkan untuk menamatkan subsidi telur ayam grade A, B dan C sekiranya bekalan kembali pulih dan stabil. Bekas anggota Unit Tindakan Khas UTK, Chief Inspektor Azila Hadri yang didapati bersalah membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu dalam kejadian tragis 18 tahun lalu terlepas hukuman mati selepas Mahkamah Persekutuan hari ini menggantikannya dengan hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan. Altantuya, 28 tahun, dibunuh di kawasan terpencil di Shah Alam, Selangor pada Oktober 2006 iaitu kira-kira 18 tahun lalu. Mayatnya diletupkan dengan bahan letupan grade tentera. Azila, 48 tahun, membuat permohonan itu susulan penguatkuasaan Akta Pemansuhan Hukuman Mati Mandatory 2023 pada 4 Julai tahun lepas. Keputusan sebulat suara panel hakim berhubung permohonan semakan hukuman mati itu dibacakan oleh Ketua Hakim Negara, Tengku Maimun Tuan Mat. Di bawah undang-undang baru itu, hakim mempunyai kuasa budi bicara untuk mengenakan sama ada hukuman mati atau pemenjaraan bagi tempoh tidak kurang 30 tahun dan sehingga 40 tahun. Terdahulu, panel terbabit turut dimaklumkan bahawa bapa mangsa Dr. Sharibu Satif turut menyokong permohonan semakan Azila untuk diberikan hukuman pemenjaraan atas dasar kemanusiaan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.